Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini kita nak belajar topik 1.3 iaitu fungsi songsang, muka surat 20. Okey, terdapat 3 standard pembelajaran yang kita nak pelajari iaitu yang pertama, memerihalkan songsangan suatu fungsi. Yang kedua, membuat dan mengesahkan konjektur berkaitan sifat-sifat fungsi songsang. Dan yang ketiga, menentukan fungsi songsang. Okey, awak pernah lihat ais cair tak? Air menjadi ais? Takkan tak pernah lihat kan? Okey, semua fenomena ini berlaku dalam kehidupan kita. Dipendekkan cerita, air boleh bertukar bentuk daripada ais menjadi air. Inilah merupakan suatu fungsi. Okey, katakan kita ada satu cube ais. Apabila ais ini melebur, dia akan menjadi air. Peleburan ini adalah merupakan suatu fungsi. Bagaimana jika fungsi ini disongsangkan? Disongsangkan tu maksudnya diterbalikkan. Okey, pastinya air itu akan menjadi ais kembali. Itulah sebenarnya fungsi songsangan, di mana ia merupakan imej memetakan kembali fungsi kepada objek. Okey. Ini adalah fungsi songsang, iaitu proses pembekuan. Kita terbalikkan prosesnya, nama dia adalah fungsi songsang. Okey. Katakan kita ada set X yang fungsi F yang memetakan set X kepada set Y. Kita ada fungsi F ya. Okey, Fx sama dengan Y. Apabila anak panah ini diterbalikkan, kita akan dapat fungsi F songsang. Fungsi songsang ditandakan dengan kuasa negatif 1. Itu bermaksud F songsang. Dan kalau kita tulis F songsang Y sama dengan X, di mana objek dengan imejnya kita terbalikkan. Yang ini objek X, imej Y. Yang ini objek Y, imej X. Kita terbalikkan. Fungsi songsang tu maksudnya kita terbalikkan. Okey. F negatif 1 ini ialah fungsi songsang. Dan awak perlu ingat, F kuasa negatif 1 dia tak sama dengan 1/F yang kita dah belajar masa tingkatan 2 tu. Negatif 1 bukan bermaksud kuasa negatif 1, tetapi ianya menunjukkan F songsang. Okey, dalam topik fungsi ini, negatif 1 ni bermaksud dia songsang, bukannya 1/F, bukannya bermaksud kuasa negatif 1. Dianya bermaksud fungsi songsang. Tolong ingat tu. Okey, katakan kita ada fungsi F dan fungsi G adalah seperti berikut. Kita ada fungsi F yang memetakan 2 kepada 4 dan kita ada fungsi G yang memetakan 4 kepada 6. Okey, maka apakah dia fungsi F2? Awak tengok gambar rajah. F2, bila objeknya 2, imejnya adalah 4. Okey. Apakah dia F songsang? F songsang tu macam mana tadi? F songsang tu maksudnya anak panah tu kita terbalikkan. Dia pergi sini. Ini adalah F songsang. Jadi F songsang 4 adalah 2. Adalah 2. Okey. Apakah pula F4? F4 ada tak 4? F4 tak ada ya. Sebab yang ada adalah 2 saja. F4 tak ada. Yang ada F negatif, F songsang 4. F songsang 4 ya, bukan F negatif 4, F songsang 4. Okey. Apakah pula G4? Awak tengok fungsi G, G4 adalah 6. Kalau G songsang 6, G songsang tu maksudnya anak panah tu kita terbalikkan. Ini adalah G songsang. G songsang 6 adalah 4. Apakah dia G6? Ada tak G6? G6 pun tak ada ya. Yang ada adalah G4 sahaja. Okey.
Sekarang kita tengok fungsi kubahan pula. Kita dah belajar fungsi kubahan. G F2 kita buat dalam dulu kan. F2. F2 adalah 4. Jadi dekat sini kita gantikan dengan 4. Kita dapat G4. Sekarang apakah dia pula G4? G4 adalah 6. Okey. Fungsi songsang fungsi gubahan FG4 kita buat dalam dulu. Apakah dia G4? G4 adalah 6. Jadi kita tulis F6. Sekarang kita kena cari pula apakah dia F6. Ada ke F6? F6 tak ada. Yang ada 2 saja, F2 saja. Okey. Apakah dia fungsi kubahan Fg songsang 6? Macam tadi kita buat dalam dulu. G songsang 6. Yang ini kan nak pandang dia terbalik adalah 4. Jadi kita dapat F4. Apakah dia F4? F4 pun tak ada. Ya. G F songsang 4. Okey, F songsang 4 adalah 2. Kita dapat G2. Apakah dia G2? G2 pun tak ada. Okey. Apakah dia G songsang 6? Macam tadi, kita buat dalam dulu. G songsang 6 adalah 4, maka kita dapat G4. Apakah dia G4? G4 adalah 6. Okey. Ini fungsi kubahan F songsang 4. F songsang 4 adalah 2, jadi kita dapat F2, maka F2 adalah 4. Okey, daripada dua contoh ini, kita boleh buat kesimpulan. Okey, kalaulah fungsi kubahan G dan G songsang, kita boleh cancelkan ni. Kita akan dapat jawapan yang dalam kurungan ni, iaitu X. Maksudnya contohnya, kita ada fungsi F dan fungsi F songsang. Kita boleh gabungkan, kita boleh hapuskan. F dengan F songsang kita boleh hapuskan, kita dapat jawapan dalam ni, iaitu 4. Sama juga yang ni. Kita ada G dengan G songsang ni, kita boleh hapuskan, kita dapat yang dalam ni, iaitu 6. Jadi awak kena ingat konsep ini, formula ini. Okey. Jadi awak buat latih diri 1.8 nombor 1. Baik ya, berdasarkan contoh tadi, G4 ialah 6. G songsang 6 ialah 4. Okey. Untuk mencari nilai songsang, kita gunakan konsep terbalik. Apa maksud terbalik tu? Okey, tadi katakan kita ada G4 sama dengan 6. Apabila kita terbalikkan G ini, G sini kita bagi dekat 6, dia akan jadi G songsang. G ni kita bagi dekat 6, kita akan dapat G songsang. Jadi G songsang 6 dapat 4. G songsang 6 dapat 4. Okey. Ni pula macam mana kita nak cari F songsang? Cara dia, F ni kita bagi dekat 4. Bila kita campak sebelah sana, dia akan jadi songsang. F songsang kita tulis F negatif 1. F songsang 4 ialah 2. Okay. Tulis semula, kita tulis ke depan. F songsang 4 ialah 2. Cuba tengok F songsang 4 ialah 2. Okay, betul. Ini nama dia kaedah terbalik. Okay, contoh 14 Suatu fungsi ditakdirkan sebagai fx sama dengan x per x tolak 4. Tentukan imej bagi 2 di bawah f. Dia nak imej bagi 2. Bermaksud 2 tu adalah objek. Objek tu adalah x. Ingat tu Maka untuk A, nak cari imej bagi 2, 2 tu x. Maksudnya ni x ni kita gantikan dengan 2. Jadi F2 digantikan dengan 2 tolak 4. Maka kita dapat 2 tolak 4 negatif 2. Kita dapat negatif 1. Ni jawapan dia. Okey. Untuk B, okey. Macam mana kita nak cari F songsang 3? Okey. Yang ini dia nak dalam ni
ialah 3. Bukannya dia nak cari fungsi f songsang x kan. Dia nak cari fungsi f songsang 3. Bila awak dapat soalan macam ni, kita tak perlu cari apakah dia fungsi f songsang x. Okey. Cara yang lebih mudah adalah awak buat macam ni. Katakan f songsang 3 ialah A. Okey. Sekarang ni f songsang ni kita bagi dekat A. Okey. Bila kita bagi dekat A, hilanglah f songsang ni. F songsang kita bagi dekat A, kita akan dapat FA. Ingat tu. Bila sebelah sini songsang, kita pindah ke sana, songsang tu dah hilang. Kita jadi F sahaja. Okey. Ataupun kalau tak nak guna kaedah ini kita ada F songsang 3 sama dengan A. Bila kita tukar tempat, A pindah dekat sini, 3 pindah dekat sana, tanda songsang tu dah hilang. Tanda songsang tu dah hilang. Sama saja. Nampak? Sama saja. Bila objek dengan image tu kita pindah tempat, tanda dia berubah. Katalah kita ada macam ni. F3 sama dengan B. Bila kita pindah tempat B dengan 3, dia jadi tanda dia mesti berubah. Ni nampak, tanda dia mesti berubah. Awak ingat konsep tu. Guna ini boleh, guna ini pun boleh. Okey, katalah kita nak guna ini. Ini FA, ini FX. Bermaksud dekat X ni kita dah gantikan dengan A. Jadi kita akan dapat A per A tolak 4 sama dengan 3. Jadi macam mana kita nak cari nilai A? Kita bawa A tolak 4 tu ke sini, dia jadi darab kan. Kita bawa ke sana, dia jadi darab. Kemudian kenalah buka kurungan kan. 3A tolak 12. Okey, lepas tu kan kita nak kumpulkan A dekat satu bahagian. Jadi A ni kita bawa ke sana, kita jadi tolak. 3A tolak 2A, tolak A kita dapat 2A. Tolak 12 ni kita bawa ke sebelah kiri, kita dapat positif 12. Okey, sekarang kita pindah balik, kita terbalikkan kedua-dua belah. 2A sama dengan 12. Kita nak 1A. Kita bahagi 2. Kita bahagi 2. Kita dapat A sama dengan 6. Okey. A sama dengan 6. A tu apa? A tu adalah F songsang 3. Maka kita buat kesimpulan. F songsang 3 ialah A. A kita adalah 6. Maka kita dapatlah fungsi F songsang 3 sama dengan 6. Ini cara yang lebih mudah sebenarnya. Okay, awak cuba Awak buat latih diri 1.8 nombor 2. Baik, sesuatu fungsi mempunyai fungsi songsang jika ianya adalah fungsi 1 kepada 1 sahaja. Awak ingat suatu fungsi itu dia ada fungsi songsang kalau fungsi itu adalah fungsi 1 kepada 1 sahaja. Contoh, awak tengok contoh ini. Kita ada fungsi f yang memetakan x kepada y. Satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Jadi ini adalah fungsi 1 kepada 1. Oleh kerana fungsi f ni adalah fungsi 1 kepada 1, maka fungsi ini boleh disongsangkan. Ini ada fungsi songsang. Dia boleh disongsangkan. F ialah satu fungsi kerana jenis fungsi tersebut ialah fungsi 1 dengan 1. Dengan setiap unsur dalam domain dipetakan kepada hanya satu unsur dalam kodomain. Satu domain, satu kodomain. Baik. Songsangan bagi fungsi ini juga memetakan setiap unsur dalam kodomain kepada hanya satu unsur dalam domain. Kalau awak terbalikkan anak panah ni, dia akan dapat satu objek, satu image juga. Okey. Maka fungsi f mempunyai songsang. Okey. Senang awak ingat, fungsi songsang tu dia fungsi 1 kepada 1 sahaja. Awak ingat itu sahaja. Okey. Untuk menentukan suatu graf itu mempunyai fungsi songsang ataupun tidak, gunakan ujian garis mengufuk. Garis mengufuk tu yang ini. Ini garis mengufuk. Hari itu kita belajar ujian garis mencancang, sekarang ujian garis mengufuk.
Okey, macam mana kita nak tahu graf ini ada fungsi songsang ataupun tak? Macam adakah graf ini boleh disongsangkan ataupun tak? Caranya adalah kita bina satu garisan mengufuk yang memotong graf pada mana-mana bahagian. Okey, katalah di situ. Kalaulah garisan mengufuk ini memotong graf hanya pada satu titik sahaja, bermaksud satu objek satu imej kan? Kalau satu objek satu imej dia fungsi 1 kepada 1, bermaksud dia boleh disongsangkan. Fungsi ini adalah boleh disongsangkan. Okay. Apabila ujian garis mengufuk dilakukan, garis mengufuk memotong graf hanya pada satu titik saja di sini. Ini bermaksud jenis fungsi f ini ialah fungsi 1 dengan 1. Maka fungsi f mempunyai fungsi songsang. Ingat, fungsi songsang tu dia mesti fungsi 1 dengan 1 saja. Okey, contoh ini macam tadi, macam mana kita nak tahu sama ada graf ini boleh disongsangkan ataupun tak. Kita bina satu garisan mengufuk yang memotong graf pada mana-mana bahagian graf. Okey, dapat diperhatikan garisan mengufuk ini memotong graf pada 2 titik. Bermaksud dia bukan fungsi songsang. Sebab fungsi songsang dia mesti 1 titik saja. Sebab ini adalah fungsi, ini adalah 2 objek 1 imej. Objeknya 2 iaitu 4 dengan negatif 4, dia berkongsi 1 imej. Fungsi songsang tu dia mesti 1 dengan 1, fungsi 1, 1. Jadi, apabila ujian garis mengufuk dilakukan, garis mengufuk memotong graf f pada 2 titik. Ini bermaksud fungsi f ini bukan fungsi 1 dengan 1, jadi fungsi f tidak mempunyai fungsi songsang. Jadi awak buat latih diri 1.9. Dua fungsi fx dan gx adalah fungsi songsang antara satu sama lain jika dan hanya jika fungsi gubahan fgx kita dapat x dan fungsi gubahan gfx pun kita dapat x. Kalau kedua fungsi gubahan ini kita dapat x, maka fungsi f dan fungsi g itu adalah fungsi songsang antara satu sama lain. Okey, contoh sahkan kebenaran bahawa fungsi f mempunyai fungsi songsang gx. Maksudnya, kita nak tentukan, kita nak sahkan bahawa fungsi songsang bagi f adalah ini, adalah gx ni. Okay, caranya adalah kita cari fungsi gubahan fg dan fungsi gubahan gf. Okay, kita cari dulu fungsi gubahan fg. Kita buat dalam dulu. Okay. Dalam ni adalah gx, jadi kita ganti gx ni. 3 tolak x per 2. Kemudian, kita nak selesaikan f pula kan. F tu kita ganti x ni. 3 tolak 2 salin balik. X kita dah jadi ni. 3 tolak x per 2. Kemudian, okay, 2 dengan 2 ni kita boleh potong. Sebab dia sorang-sorang dekat bawah, jadi kita boleh potong. Kita dapatlah 3 tolak x. Kemudian kita buka kurungan 3 tolak 3 tambah x. Kita dapat x. Okey. Kemudian kita cari pula fungsi gubahan gfx. Okey. Macam tadi, kita selesaikan dalam ni dulu. Dalam tu adalah fx ini. Kita ganti 3 tolak 2x. Kemudian kita nak selesaikan fungsi g. Fungsi g kita ganti x ini. 3 tolak per 2 tu awak salin balik. X kita dah jadi yang ini. 3 tolak 2x, kita buat kurungan. 3 tolak 2x. Okey, lepas tu kita selesai kat atas dulu. 3 tolak 3 tambah 2x per 2. 3 tolak 3 kosong, tinggallah 2x per 2. Kemudian, 2 dengan 2 boleh potong dapat x. Okey. Jadi, sekarang fungsi gubahan fg kita dapat x. Fungsi gubahan gf pun dapat x. Mengikut yang ini, kalaulah fungsi gubahan fg kita dapat x, fungsi gubahan gf pun kita dapat x, maka fungsi f dan fungsi g adalah fungsi songsang antara satu sama lain. Maka kesimpulannya, fungsi gx ini ialah fungsi
songsangan bagi f(x). Itu jawapan dia. Okey, awak buat latih diri 1.9 soalan nombor 2. Okey, melakar graf fungsi songsang. Contoh 17. Fungsi f ditarifkan oleh f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 6 untuk domain x terletak antara 0 sehingga 4. Pada satah yang sama, lakarkan graf bagi fungsi f dan fungsi f songsang. Seterusnya, nyatakan domain bagi f songsang. Baik, kita nak lakarkan graf. Untuk melakar graf, mesti ada koordinat kan? Jadi awak buat kotak mengandungi nilai x dan nilai fx. Okey, apakah nilai x kita? Nilai x kita ini terletak antara 0 sampai 4. Iaitu nilai x kita 0, 1, 2, 3, 4. Untuk mencari nilai fx, kita ganti nilai x dekat sini. 0 kuasa 2, 0 tolak 6, kita dapat tolak 6. 1 kuasa 2 dapat 1 tolak 6, kita dapat tolak 5. 2 kuasa 2, 4 tolak 6, kita dapat tolak 2. 3 kuasa 2, 9 tolak 6 dapat 3. 4 kuasa 2, 16 tolak 6 dapat 10. Okey, jadi kita lakarkan graf ini dahulu. Okey. Kalau ada kertas petak senang ya. Jadi kita buat paksi. Awak guna pembaris ya, saya tak ada pembaris. Okey, ini paksi X. Tak apalah, saya ingat sikit ya. Dan paksi Y. Okey. Ini paksi Y kita. Baik, kita plotkan ini. 0, -6. Okey. Tanda dulu lah ya. 2, 4. 2, 4, 6. Okey. 0, -6 di sini. 0, -6. 1, 5 di sini. 2, -2. 3, 3. 4, 10. Jadi kita sambungkan titik-titik ini dengan satu garisan lengkung. Buat cantik-cantik ya. Okey. Jadi ini adalah graf bagi fx. Baik. Sekarang macam mana kita nak lakarkan pula graf fungsi songsang? Okey. Fungsi songsang adalah kita terbalikkan objek jadi image, image jadi objek. Ingat lagi tak? Fungsi songsang tu kita terbalikkan ya. Okey, nak cari fungsi songsang, kita terbalikkan kedudukan ni. Maksudnya 0, 1, 2, 3, 4 di sini. Manakala -6, -5, -2, 3, 10 di sini. Kita terbalikkan. Okey. Jadi kita plotkan -6, 0, -5, 1, -2, 2, 3, 3. 3, 3 di sini. Dan 10, 4. 10, 4 di sini. Maka kita sambungkan titik-titik ini. Okey, inilah dia fungsi songsang. Okey. Dan sebenarnya fungsi songsang ini ya. Fungsi songsang ini dia image pantulan. Awak dah belajar pantulan kan?
pantulannya pada garisan Y sama dengan X. Nampak ni? Pada garisan ini. Dua graf ini adalah image masing-masing apabila dipantulkan pada garisan Y sama dengan X. Y sama dengan X tu maksudnya kalau X1, Y1, X2, Y2. Okay, di sini garisannya. 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, negatif 2, negatif 2. Ini garisan dia. Okay. Jadi, garisan putus-putus inilah dia punya paksi pantulan dia. Y sama dengan X. Inilah garisan paksi pantulan dia. Awak tengok. Kedua graf ini adalah sama. Cuma dia dipantulkan sahaja. Kedua graf ini adalah sama. Awak bandingkan jawapan ni. Okey. Tengok pula contoh 18. Pada rajah di sebelah, menunjukkan graf bagi Y sama dengan Fx yang melalui titik P10 dan Q36. Pada rajah yang sama, lakarkan graf fungsi songsang dengan menunjukkan titik-titik yang sepadan dengan titik P dan titik Q. Okay, jadi saya akan lakarkan semula graf ini. Guna pembaris ya. F. Okey, ini. Bolehlah ya. Okey, ini fungsi Y. Okey, 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh ya. 1, 10, 1, 0. 1, 2, 3. Bolehlah. Ini 1, 2, 3, 4, 6. Okey. P10 di sini, ini kosong ya. P10, Q36 di sini. Maka kita ambil pembaris, kita gariskan. Ini P10, ini Q36. Ini adalah graf bagi Y sama dengan Fx. Okey. Sekarang dia suruh lukiskan graf fungsi songsang. Okey, ingat tak? Fungsi songsang, graf dia adalah pantulan pada paksi Y pada garis Y sama dengan X. Ingat tu. Fungsi songsang, graf dia adalah pantulan pada garisan Y sama dengan X. Cuba awak bina dulu garisan Y sama dengan X dekat mana? Y sama dengan X. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Itu garisan, itu paksi pantulan dia. Okay. Inilah Y sama dengan X. Kemudian, okay, cuba kita bina pula graf F songsang. F songsang diterbalik. Kalau P10, koordinat songsang dia kita tulis P prime. Objek dengan image-nya kita terbalikkan. Objeknya 1, image dia kosong. Jadi kita terbalikkan objek kosong, image 1. Jadi kita plotkan 01. 01 di sini. Inilah P prime. Manakala Q pula, Q prime kita adalah kita terbalikkan. 36 jadi 6, 3. Jadi kita plotkan mana 6. Okey, tak ada 6 eh. 4, 5, 6. 6, 3 di sini. Maka kita ambil pembaris, kita gariskan. Inilah dia graf bagi Y sama dengan F songsang. Kalau perhatikan, dia mesti sama. Cuma dia dipantulkan saja pada garisan Y sama dengan X. Okey. Jadi titik-titik yang sepadan adalah inilah, ini titik yang sepadan. Q prime 63, P prime 01. Baik, ini cara macam mana kita nak bina graf fungsi songsang. Okey, awak buat latih diri 1.9, nombor 3 dan nombor 6. Baik, kita teruskan.
Menentukan fungsi songsang dengan menggunakan kaedah terbalik. Okey, contoh cari fungsi songsang yang berikut. Kita ada fx sama dengan x tambah 4. Okey. Cara ni tak ada dalam buku teks ya. Saya guna kaedah yang lebih mudah. Kalau awak nak belajar cara buku teks pun boleh juga. Tapi cara ni lebih mudah. Baik, caranya adalah f dekat sini ni kita campak sebelah sana. Tetapi kita hanya tulis dekat sebelah yang ada x sahaja. Maksudnya di sini sahaja, bila kita campak sebelah sana, dia akan jadi songsang. Kita tulis dekat sebelah x sahaja, dekat 4 ni kita tak payah tulis. Kita tulis dekat sebelah x sahaja. Dekat yang tak ada x, kita tak payah tulis. Jadi, langkah seterusnya, yang tak ada f ni, yang tak ada x ni, kita campak sebelah sana, kita jadi tolak. X tolak 4. Kita dapatlah fungsi songsang. Mudah saja. Tapi jawapan akhir, fungsi songsang tu awak mesti tulis dekat depan. F songsang, X sama dengan X tolak 4. Mudah saja. Contoh B ya. Macam mana nak cari fungsi songsang G? Macam tadi, G ni kita campak sebelah sana, kita hanya tulis dekat sebelah X sahaja. Iaitu cara dia macam ni. 2. Bila kita campak sebelah sana, dia jadi songsang. Okey. Dekat sebelah X saja kita tulis G songsang. Dekat yang tak ada X tu kita tak payah tulis. Jadi macam tadi, kita biarkan G songsang dekat satu bahagian, yang tak ada songsang kita campak tempat lain. Okey, sekarang apa kata kita terbalikkan, sebab kita nak G songsang dekat depan kan. Dan kita nak satu G songsang, kita tak nak dua. Jadi kita bahagi dua. Semua ni kita bahagi dua. Jadi kita dapatlah fungsi G songsang kita adalah X tambah 4 per 2. Okey, C. HY sama dengan 1 per 3Y tolak 2 macam tadi ya. Caranya adalah H di sini kita hapuskan, kita campak sebelah sana. Kita hanya tulis dekat sebelah Y sahaja. Bila kita tulis, kita akan jadi H songsang. Itu langkah pertama. Langkah kedua, awak kena terbalik-terbalikkan, awak kena pindah-pindahkan supaya dapat H songsang Y sahaja. Okey, dalam kes ini kita bawa negatif 2 dulu. Kita jangan bawa ini dulu. Kita bawa negatif 2 ke sana, kita jadi tambah. Y tambah 2. Okey, lepas tu, okey, H songsang Y ni mesti dekat atas. Jadi, kita bawa H songsang Y ni dekat atas. 3 tu awak biar dekat bawah. Kita bawa dekat atas. Yang ini, kita pindah ke bawah. 3 ni kita kekalkan. H songsang Y saja kita bawa ke atas sebab dia darab. Oleh kerana dia darab, kita boleh bawa H ni saja. Yang ini kita pindah, kita ambil tempat yang ini, kita tulis kurungan. Y tambah 2. Macam tu. Lepas tu kita buka kurungan, kita dapat 1 per 3Y tambah 6. Okey, D. Okey, D ni rumit sikit sebab dia ada banyak X. Prosesnya sama. Prosesnya adalah kita pindah F ke sebelah kanan di tempat yang ada X sahaja. Di tempat yang tak ada X, kita tak payah tulis. Okey. Lepas itu matlamat kita nak kumpulkan. Dia jadi sorang-sorang macam ni. Jadi caranya kita bawa semua ni ke atas. Kita bawa semua tu ke atas. Kita dapat X kurungan. Sebab ada 2 nombor, kita buat kurungan. Okey. Lepas tu kena buka kurungan kan. X darab tolak 5, kita dapat tolak 5X. Tambah, ini darab ni pula. X, F negatif 1, X. Yang ini kita salin balik. Okey, lepas tu kena kumpulkan F songsang X dekat satu bahagian. Iaitu kita bawa ini ke sini. Kita akan dapat yang ini kita bawa ke sana, kita akan dapat. Okey, macam tu. Kemudian, nampak tak? Ini ada Fx, ini ada Fx. Tapi tak boleh tolak. Yang boleh buat apa? Kita boleh
faktorkan. Kita boleh faktorkan, kita keluarkan F songsang X. Dah keluarkan F songsang X, tinggal apa? Tinggal lagi X. Dah keluarkan F songsang X, tinggal apa? Tinggal tolak 2. Okey. Kemudian, kita dapatlah F songsang X. Nak campak ke sana, oleh kerana operasinya darab, kita pindah ke bawah kan? Okey, kita dapatlah F songsang kita. Inilah jawapan kita. Okey. Jadi awak buat latih diri 1.10 nombor 1. Okey, contoh 19. Jika fungsi fx sama dengan 5x tambah 2, cari f songsang 7. Okey, ni dah buat tadi. Awak ingat lagi tak? Caranya, tak perlu cari f songsang. Kita buat macam ni. Let f songsang 7 sama dengan a. Apabila kita terbalikkan, a tu pindah di sini, 7 tu pindah sana, songsang tu dah hilang. Ingat tu Jadi sekarang kita dapat fa sama dengan 7. Ini fx. Sekarang x tu dia jadi a, maka kita akan dapat 5a tambah 2 sama dengan 7. Matlamat kita nak cari 1a. Maka 5a sama dengan 5, a sama dengan 1. Jadi f songsang 7 ialah 1. Okey. Buat latih diri 1.10 nombor 2. Okey, contoh lagi, diberi fungsi fx sama dengan 5 tolak bx dan fungsi songsang x sama dengan a tolak x per 2. Cari apakah dia nilai a dan nilai b. Okey, kita ada fungsi f dan kita ada fungsi songsang f. Macam mana nak cari nilai a dan nilai b? Baik, caranya adalah kita bina fungsi f songsang kita sendiri. Kemudian kita bandingkan dengan fungsi songsang yang soalan bagi. Okey. Seperti sini macam mana kita nak bina f songsang kita. Macam tadi, f ni kita campak sebelah sana. Kita tulis dekat sebelah yang ada x sahaja. Bila kita campak sebelah sana, dia jadi f songsang. Lepas tu, kita nak f songsang seorang-seorang kan. Jadi, oleh kerana dia negatif, kita bawa ke sebelah kiri, kita jadi positif. X ni tak nak, kita campak sebelah sana, kita jadi tolak. Kemudian kita nak satu f songsang, kita tak nak b. Jadi b tu kita boleh campak ke sebelah kanan, dia jadi macam ni kan. Okey, jadi sekarang inilah fungsi f songsang yang kita bina. Ini fungsi f songsang yang soalan bagi. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai a dan nilai b? Kita guna kaedah perbandingan. Perbandingan tu maksudnya dengan syarat susunan awak ni mesti serupa. Okey, sekarang dia bagi tolak x. Di sini pun tolak x. Jadi kita boleh buat perbandingan. Kalau di sini tambah x dia dah berbeza, kita kena guna kaedah lain pula. Okey, sekarang sini tolak x, sini tolak x dah sama. Jadi awak bolehlah teka apa nilai a, apa nilai b. Bandingkanlah saja. A kita berapa? A kita 5. B kita 2. Itu saja, mudah saja. Okey, buat latih diri 1.10 nombor 3. Baik, bagaimana pula jika diberi fungsi songsang nak cari fungsi asal? Okey, prosesnya sama saja, gunakan kaedah yang sama seperti tadi, iaitu kaedah terbalik. Okey, contoh diberi f songsang, cari f. Sama saja. Diberi f songsang. Macam mana nak cari f sebenar? Sama saja. F songsang kita campak sebelah sana. Bila kita campak ke sebelah sana, kita hanya tulis f dekat sebelah x sahaja. Okey. F songsang, pindah sana, hilanglah songsang tu. Ingat tu. Dia terbalik. Lepas tu nak cari fungsi f saja. Langkah berikutnya awak dah tahu dah kan. Tolak 8, campak sana jadi tambah 8. Kita terbalikkan. Kemudian tak nak 2. Kita campak sana. Per 2. Itulah jawapan dia. Okey, 2 dengan 8 tak boleh potong sebab ada operasi tambah atau tolak. 2 dengan 8 tak boleh potong. Kalau operasi darab boleh potong. Okey, awak buat latih diri 1.10 nombor 4. Okey, contoh berikutnya.
Diberi fungsi songsang K ialah ini. Cari apakah dia fungsi sebenar K. Okey, macam tadi Macam tadi. Diberi fungsi songsang K ialah ini. Apakah dia fungsi K? Okey, caranya K ni kita pindah ke sana. Kita tulis sebelah X saja. Bila K songsang pindah sana dah hilang songsang tu Kemudian kita nak ni mesti dekat atas, kita campak sebelah sana. Kita campak sebelah sana. X ni tak nak, kita campak ke bawah. Macam tu, kita pindah tempat kan, darab silang. Okey. Lepas tu, kita nak fungsi Kx. Oleh kerana dia negatif, kita nak jadikan dia positif, kita bawa ke kanan. Boleh juga awak tinggalkan ke kiri, tapi awak kena mansuhkan tanda tolak nanti. Cara mudah, kalau negatif, kita jadikan dia positif, kita pindah ke kanan. Okey, yang ini, kita pindah ke kiri. Kan dah dapat K songsang, tapi sorry, bukan K songsang, K sebenar tapi K sebenar tu mesti tulis ke depan, kita terbalikkan saja. Okey, macam ni pun boleh, tapi kalau tengok jawapan dia macam ni. Kita gabungkan pecahan. Ingat macam nak gabungkan pecahan? Senang saja kan? Kita samakan bawah ni. Sebenarnya bawah ni ada 1. Nak samakan, kita kena darab X kan? Darab X, darab X. Jadi kita dapat 7X tolak 5 per X. Okay, kita dapat jawapan dah. Kemudian, cari nilai X dengan keadaan Kx sama dengan 1/3. Okay, B. Kx sama dengan 1/3. Kx ini. Okay, 7 X tolak 5 per X sama dengan 1/3. X ni kita bawa ke atas, kita dapat 7X tolak 5 sama dengan 1/3X. X ada, kita kumpulkan dekat satu bahagian, 7X tolak 1/3X. Okey, berapa? Tekan kalkulator, 7 tolak 1/3, awak dapat 20X/3. Okey, nak cari X, 3 campak sana kan, darab 3/20. Awak akan dapat 3/4. Okey, jawab latih diri 1.10 nombor 5. Okey, video kita dah habis. Okey, jadi kita dah habislah bab 1. Saya harap awak faham dan tolong buat latihan. Okey, kalau video ni panjang, awak tengoklah, awak janganlah tengok sekaligus. Tengok sekejap saja. Okey, dan jangan lupa awak siapkan juga buku kerja bab 1 sampai habis. Sekian, terima kasih.